An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, seorang imam adalah penjamin dan muazzin adalah orang yang diamanahkan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah orang yang melaungkan azan. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis-salam fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata daras salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alayt ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih diucapkan kepada anda yang membenarkan IKIM bersiaran selama 20 tahun di Malaysia, Singapura, Brunei dan seluruh dunia secara atas talian. Teruskan mendengar IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anda. Kembali bersiaran saya Faiz Haji Osman hari ini. Teman anda insyaAllah sampailah jam 12 nanti. Dan malam ini jam 9 insyaAllah sama-sama kita nak belajar lagi. Nak berkongsi satu lagi ilmu. Nak mengenali seorang lagi tokoh dalam Hayatus Salihin. Seperti biasa kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Dah pun bersama dengan kita atas talian saat ini untuk kita belajar sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz kita? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, insyaAllah malam ni kita nak kenali seorang lagi tokoh untuk sama-sama kita belajar. Kita nak dalam suasana kita hari ini duduk dekat rumah tenang-tenang seisi keluarga. Kita harap ramai tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh dunia Islam yang dapat kita kenali, dapat kita tahu latar belakang mereka, sumbangan mereka dalam dunia Islam ini. InsyaAllah kita nak sama-sama sambung lagi. Kalau hari itu kita dah belajar, kita dah kenali Imam Abu Hanifah Ustaz. 2 CD kita dah belajar tentang Imam Abu Hanifah. Bagaimana yang lalu kita dah cerita tentang ketajaman fikiran beliau, bagaimana beliau mempertahankan hujah-hujah atas dasar kebenaran. Itu insyaAllah malam ini kita nak kenali seorang lagi tokoh, Ar-Rabi' bin Husaim. InsyaAllah kita nak belajar sama-sama. Anda boleh dengar di radio dan tonton di Facebook Live kita malam ini. Silakan Ustaz pengajian kita malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim khair. Terima kasih kepada DJ Tuan Haji Faiz Haji Osman, Alhamdulillah, sihatin wa'afiyah,
para asatidatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi kita dapat sama-sama dalam siri Hayatus Solihin untuk kita menelusuri kehidupan manusia hebat yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan mereka itu terlakar dalam memori ummah untuk kita katakan diketengahkan supaya dikenali dan juga dihargai serta mengambil mutiara-mutiara kata dan juga nasihat daripada mereka. Baik, tokoh kita pada kali ini ialah Ar-Rabi' bin Husain. Beliau merupakan murid Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang sangat-sangat disayangi. Masya Allah, kita ambil maklum bahawa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud merupakan tokoh hebat dalam kalangan sahabat. Sehingga baginda SAW mengatakan siapa yang nak belajar Quran dan membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepadaku, bacalah dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud ini sendiri merupakan orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau dikenali dengan panggilan sahibu sirri Rasulillah, orang yang menyimpan rahsia-rahsia Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata kepada Rabi' bin Husain, katanya, wahai Abu Yazid, jika Rasulullah SAW melihatmu, sudah tentu baginda akan menyayangimu. Masya Allah. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, kalaulah Nabi melihat kamu, yakni Rabi' bin Husain, baginda SAW juga akan menyayangi kamu kerana sifat dan juga kepribadian Rabi' bin Husain ini. Maka kita nak belajar macam mana tumpah kasihnya Abdullah bin Mas'ud kepada Rabi' bin Husain dan bagaimana Abdullah bin Mas'ud yang menjiwai kita katakan kehidupan Rasulullah SAW dan juga kita katakan sikap Nabi SAW merasakan kalaulah Nabi kita hidup dan Nabi kita masih ada bersama dengan Rabi' bin Husain, baginda juga akan menyayangi Rabi' bin Husain ini. Maka inilah tokoh yang kita nak perkenalkan, paling kurang tidak kita mengambil nasihat-nasihatnya dan juga kita meneladani kisah hidupnya dan kita mengamalkan apa yang dipesan oleh Rabi' bin Husain. Baik, kita mulakan kisah kita dengan pengenalan tentang Rabi' bin Husain. Hilal bin Isaf pernah berkata kepada tetamunya, seorang Hilal bin Isaf ni juga merupakan seorang tokoh tabi'in terkemuka. Beliau pernah berkata kepada tetamunya Munzir Ats-Tsauri, hendakkah saya bawakan engkau kepada seorang guru, mudah-mudahan kita dapat memperbaharui keimanan kita seketika. Masya Allah. Bermaksud tanggapan hebat Hilal bin Isaf ini kepada Rabi' bin Husain sehinggalah beliau mengatakan, nak tak saya bawa awak jumpa tetamu saya, jumpa kita katakan guru saya yang dengannya kita dapat memperbaharui iman. Masya Allah. Maka jawab Munzir, ya demi Allah, tujuan saya datang ke Kufah hanyalah untuk menemui guru kamu Rabi' bin Husain. Saya rindu untuk hidup seketika dalam suasana keimanan. Cuma adakah beliau akan izinkan kita menemuinya? Saya diberitahu sejak beliau ditimpa lumpuh separuh badan, beliau hanya menetap di rumahnya. Tumpuannya hanya kepada Tuhannya dan enggan menemui orang lain. Itu kata tetamu tadi, iaitu Munzir Ats-Tsauri. Maka jawab Hilal, begitulah keadaannya sejak dahulu lagi. Penyakit itu tidak pernah mengubah sedikit pun sikapnya. Jadi kata Hilal bukan macam tu. Guru dia yang nama Rabi' bin Husain ni daripada muda-muda lagi memang macam tu. Dia ni memang dia tak banyak bercakap dengan orang. Dan dia juga banyak menumpukan kepada ibadah kepada Tuhan. Baiklah, engkau tahu
gurumu itu ya dengan lebih baik. Apakah pada pandangan engkau saya boleh bertanya apa sahaja yang mahu ataupun saya perlu berdiam dan mendengar apa yang beliau ingin katakan. Ya, jadi ini juga di antara adab orang yang nak menuntut ilmu. Sebelum kita pergi menuntut ilmu kepada seseorang, kita cari tahu dulu apa yang guru itu suka, apa yang guru tadi tak suka. Ya, kadang-kadang ya berbagai-bagai ragam guru ni berbeza-beza, dan orang yang menuntut ilmu ni dia kena sabar ya di atas kepelbagaian sikap guru-guru. Ada seorang guru yang sangat garang, ada seorang guru yang sangat tegas, ada seorang guru ada pantang larang tertentu, insya-Allah ya. Maka sehingga berkali-kali kita pesan kepada kawan-kawan, ingat kalau jumpa dengan guru ni mesti macam ni ya. Maka antara adab dalam kita nak pergi menuntut ilmu, cari tahu dulu ya guru kita ni personality dia macam mana, adab-adab dia macam mana, orangnya tegas macam mana ya, dan ya apakah yang beliau suka, apa yang beliau tak suka. Maka itu merupakan ya sikap yang sangat baik ya daripada Munzir ya Al-Thawri yang bertanya dulu kepada Hilal bin Ishaq ya, kalau nak bertemu dengan ya Rabi' bin Husaim ni ya, apakah saya hanya perlu dengar saja apa dia cakap dan tak boleh tanya apa-apa, atau boleh saya nak tanya ya. Maka berkata Hilal, jika engkau duduk setahun penuh bersama dengan Rabi' bin Husaim sekalipun, beliau tidak akan bercakap dengan engkau kecuali jika engkau bercakap dengannya. Masya Allah ya. Kalau awak duduk setahun pun dengan guru tu ya, dia tak akan bercakap kecuali kalau awak yang mula bercakap dulu ya. Beliau tidak akan bercakap dengan engkau kecuali jika engkau bertanyakannya. Beliau mahu setiap kata-katanya adalah zikir dan senyapnya itu juga adalah berfikir. Masya Allah. Setiap ucapan yang keluar daripada mulut dia tadi itu adalah zikir, yakni ucapan yang baik yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan begitulah juga diamnya adalah untuk berfikir, yakni bertafakur, merenung. Jelas Hilal menceritakan perihal gurunya Rabi'. Maka jika demikian, eloklah kita pergi berjumpa dengannya. Mereka berdua pun bergerak bertolak untuk menemui guru tersebut, Rabi' bin Husaim. Ketika tiba di rumah guru itu, mereka memberi salam sambil bertanya, apa kabar ya wahai Syekh pagi ini? Maka jawab beliau, saya rasa begitu lemah dan berdosa, namun masih tetap menikmati rezekinya dan menunggu-nunggu ajalnya. Masya Allah. Cara bercakap tu saya rasa begitu lemah dan berdosa, namun masih tetap menikmati rezekinya, yakni bersyukur atas rezeki yang Allah beri, dan menunggu-nunggu ajalnya, yakni orang yang sentiasa kita katakan dalam suasana dan keadaan menunggu ajal adalah orang yang tidak lalai. Orang yang tak lalai, orang yang tahu ajal ni sedang menanti dia, maka dia tak lalai ya kita biasa duk cakap ni ajal menanti yang dia ni pula duk tunggu ajal. Masya Allah lebih-lebih lagi dia duk tunggu ajal datang, sebab kedatangan ajal tu adalah sesuatu yang pasti, cuma kita tak tahu bila, apakah datangnya dalam keadaan kita leka ataupun datangnya dalam keadaan kita sedang melakukan perkara yang Allah redha. Seorang doktor yang mahir telah datang ke Kufah. Apakah Syekh mahu saya memanggilnya? Cerita Hilal kepada guru dia. Hilal ni kan bagi tahu, kata ada doktor pakar yang baru sampai di Kufah ni. Maukah kalau dia jemput doktor tadi untuk merawat gurunya? Maka kata Rabi' bin Husaim, wahai Hilal, saya tahu ubat itu mujarab, namun saya sudah melihat kaum Ad, Samud, Ashabur Ras dan kaum-kaum yang lain seumpama mereka. Saya melihat kesungguhan mereka mencari dunia dan keinginan mereka yang tinggi untuk mencari kesenangan. Masya Allah Jadi kata dia dah tengok dah kesungguhan kaum ni kaum Ad, kaum Samud, dan macam mana kehebatan kaum tersebut. Malah mereka lebih kuat daripada kita dan lebih berkemampuan daripada kita.
mereka juga ada doktor-doktor, dan mereka juga ada pesakit-pesakit. Namun tiada seorang pun baik yang mengubat dan yang diubat kekal. Jadi kata Rabi' bin Quthaim, ya, yang sakit pun meninggal, ya, yang doktor pun meninggal. Tak ada seorang pun kekal. Ya, tak ada seorang pun yang kekal, masya-Allah. Maka jawabnya Rabi' ya bersungguh-sungguh, ya, walaupun ya beliau kelihatan masih lemah. Itulah jawapannya kepada muridnya tadi. Lalu dia termenung jauh dan kemudian dia berkata, jika ini adalah penyakit, sudah tentu saya akan mengubatnya. Ya, kalaulah ya penyakit yang maksudnya boleh diubat, ya, saya akan ubatinya. Ketika itu Munzir minta izin bertanya, penyakit apakah itu? Ya, penyakit apa yang kalau ada ubat tuan nak cari ubat? Ya. Maka jawab ya Rabi' bin Quthaim, penyakit itu adalah dosa. Kalaulah ya dosa itu sebagai penyakit, ya, kalaulah dosa itu sebagai penyakit, aku sanggup cari ubat, aku sanggup cari doktor. Ya, kalaulah dosa itu satu penyakit. Maka apakah ubatnya? Ya, murid tadi tanya lagi, apakah ubatnya wahai guru? Maka kata beliau, ubatnya ialah istighfar. Ubat kepada dosa ini ialah memohon keampunan. Ya, ubat pada dosa ialah memohon keampunan, iaitu bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah cara merawatnya? Maka kata Rabi' bin Quthaim, engkau bertaubat dan engkau tidak mengulanginya lagi. Ya, seorang tu dia bertaubat dengan syarat-syarat taubat. Yang pertama, ya, dia berhenti serta merta daripada dosa tersebut dan memutuskan takkan melakukannya lagi. Kemudian yang keduanya, Masya Allah, dia menyesali apa yang telah dia lakukan, ya, dan memohon keampunannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi engkau bertaubat dan engkau tidak mengulanginya lagi. Dan yang ketiganya, ia berazam sungguh-sungguh takkan buat lagi. Itulah syarat-syarat taubatnya. Maka ya, setengah-setengah orang ni dia beranggapan bahawa istighfar dah cukup. Ya, sedangkan istighfar tu sunat. Ya, melafazkan istighfar adalah sunat. Yang dituntut kepada kita ialah bertaubat. Sama juga ya Faiznya, kadang-kadang Masya Allah bila seseorang dah menyesal nak kembali ke pangkal jalan, ya, maka dia jumpa dengan kawan-kawan yang ada sedikit kesedaran ataupun kefahaman agama, ya, tetapi kadang-kadang ya dia tak merujuk pada orang yang patut dirujuk. Maka akhirnya ya kata kawan dia, awak kalau nak bertaubat awak kena sembahyang sunat taubat. Ya, nama pun sembahyang sunat taubat. Ya, maka ia hanya sunat saja. Ya, ia hanya sunat saja. Maka mestilah belajar ya apa yang dikatakan taubat tu, iaitu menyesal, iaitu meninggalkan serta-merta, dan yang ketiganya ialah berazam ya sama sekali tidak akan melakukannya. Mohon ampun sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila bertaubat daripada dosa ni, salah satu daripada tanda kabulnya taubat kita ialah apabila seseorang itu ya dia menyesal sehinggalah ke tahap dia nak sebut dosa dia pun dia tak nak. Ya, nak sebut dosa dia pun dia tak nak dah. Rasa segan sungguhlah, rasa malulah dengan Allah sebab dulu dia buat macam tu, langsung tak nak sebut. Ya, sampai ke peringkat ni bila teringat dia menangis. Ya, sebab kesalahan itu barulah dikatakan taubat yang benar-benar bertaubat. Ya, bertaubat ni bukan Masya Allah pergi jajah sana sini duk tunjuk lagi ni lah gambar saya dulu waktu zaman kapok dulu, Masya Allah. Ya, dan sebagainya, bukan macam tu. Ya, bukan macam tu. Ya, jadi orang yang bertaubat ni dia nak sebut pun dosa dia yang lepas tu dia rasa malu dah. Ya, apatah lagi nak duk tayang balik gambar-gambar zaman dulu-dulu ni. Ya, zaman-zaman jahiliah hanya konon. Ya, maka ulama mengatakan haram ya kita mempromosikan dosa-dosa yang lepas. Apa yang Allah dah tutup daripada kita, jangan kita buka dedahkan pada orang. Ya, itu juga di antara perkara-perkara berkenaan dengan taubat yang patut kita pelajari. Jadi pesan ya Rabi' bin Quthaim ini kepada tetamu yang datang berziarah
Ya, dalam bentuk kita katakan yang datang itu ialah murid-muridnya yang nak belajar ilmu, yang nak menambahkan kita katakan iman, ya, bertemu dengan orang-orang soleh. Nabi kita katakan sebaik-baik orang yang bila kita tengok saja dia dah mengingatkan kita kepada Allah. Itulah sebaik-baik orang. Ya. Jadi sebab itulah ya para salihin mereka mencari antara satu sama lain untuk masing-masing kita katakan recharge ya keimanan mereka, ketakwaan mereka, dan begitulah juga kezuhudan mereka dengan kehidupan dunia. Maka nak belajar semua tu kena tengok daripada orang yang lebih baik daripada kita. Sebab tu perlu dicari. Lalu Rabi' bin Khusaim merenung mereka berdua dan berkata, perkara yang tersembunyi, hendaklah kamu menjaga perkara yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh manusia lain, walaupun perkara ini tidak dapat disembunyikan daripada Allah Ta'ala. Sentiasalah beramal dengan ubat-ubatnya, yakni bertaubat. Sentiasalah beramal dengan ubat-ubatnya, yakni bertaubat dan beristighfar. Maka diingatkan lagi oleh Rabi' bin Khusaim ini kepada mereka ini, iaitu supaya bertakwalah kepada Allah ketika mana dalam keadaan bersendirian. Yang kadang-kadang tak dilihat oleh siapa-siapa tetapi melakukan maksiat. Sedangkan maksiat yang dilakukan walaupun tertutup daripada pandangan manusia tidak pernah lepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala dan pengetahuan Allah. Innallaha alimun basir. Allah Maha mengetahui dan Allah juga Maha melihat. Maka inilah yang dipesan oleh seorang guru mursyid kepada murid-muridnya supaya bertakwa kepada Allah dan bimbang dengan dosa-dosa yang tak zahir di hadapan manusia. Maka tanya Al-Munzir lagi, apabila guru tadi menegaskan hendaklah kalian bersungguh-sungguh mengambil ubatnya, maka apakah ubat-ubatnya itu wahai tuan guru? Maka jawabnya taubat nasuha. Lalu Rabi' bin Khusaim menangis hingga mengalir air matanya membasahi pipinya. Apakah dengan keadaan tuan ini, tuan masih menangis? Tanya Munzir. Masya Allah, mereka datang ni dalam hal keadaan menghormatinya, mengagungkannya, merasakan beliau lah orang yang terbaik untuk mereka minta nasihat. Tiba-tiba dengan kesolehannya, dengan kebaikannya tadi tu dia menangis pula. Maka tanya Munzir, patutkah dalam hal keadaan beliau sedemikian seorang yang soleh, bertakwa, zuhud menangis? Maka apa jawab beliau? Tidak. Tetapi kenapa saya tidak menangis sedangkan saya pernah menemui sekumpulan manusia, yakni para sahabat Rasulullah SAW, yang jika dibandingkan dengan mereka, kita ini ibarat perompak. Masya Allah. Kata Rabi' bin Khusaim, macam mana saya tak menangis? Kalau kenangkan diri kita ni dengan diri para sahabat Nabi yang Nabi sayang. Diri para sahabat yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu terasa kerdilnya macam kita ni hanya perompak saja. Maksudnya taraf tu hanya setaraf perompak aja kalau nak dibandingkan dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maksud perompak di sini maksudnya orang yang buat dosa. Kalau nak dibandingkan dengan para sahabat. Ketika itulah pada ketika itu masuklah anak kepada Rabi' bin Khusaim. Setelah memberi salam, anaknya berkata, wahai ayahku, ibu telah siapkan kuih khobis. Khobis ni salah satu jenis kuih. Ibu amat teringin ayah memakannya. Nak sangatlah ayah makan kuih ni. Kata anak dia. Bahkan saya boleh membawanya ke sini. Maka kata Rabi', bawalah ke sini. Apabila anak itu keluar, kedengaran pintu diketuk. Masuklah. Izin Rabi'. Apabila orang itu masuk ke ruang tamu, kata Munzir, aku melihat siapa gerangannya. Orang itu rupanya seorang tua yang memakai pakaian yang copang-caping dengan air liurnya yang meleleh. Maksudnya orang yang tak keruan lah. Orang miskin ke orang yang tak keruan, dengan arti kata mungkin juga yang tak siuman. Masuk ke rumah Rabi'.
Daripada rupa parasnya, dia seperti kelihatan orang yang tidak waras. Sebab dirinya yang tak terurus. Ketika mana kami merenung wajah lelaki tadi, tiba-tiba anak Syekh masuk membawa sedulang kuih yang baru dimasak. Ayahnya mengarahkannya supaya meletakkan kuih itu di hadapan orang tua yang tidak siuman. Kuih itu pun diletakkan di hadapan orang tua tadi. Lantas orang tua itu pun menjamahnya dengan air liurnya yang masih meleleh. Orang tua itu makan sehingga habis sedulang. Masya Allah. Tetamu lain pun tak makan. Dia makan habis sedulang, kemudian beredar. Lantas anak Syekh itu berkata, anak kepada Rabi' bin Husain berkata, moga Allah mengasihimu, wahai ayahku. Ibu sudah bersusah payah membuatkannya untuk ayah. Dan kami pun sangat-sangat mahu ayah merasainya. Tetapi ayah berikan pula pada lelaki yang tidak tahu pun apa yang dimakannya. Jadi anak dia protes, tapi protes dalam penuh adab. Kerana dia doa, mudah-mudahan Allah mengasihi kamu, wahai ayahku. Kemudian baru dia bagi tahu. No sangat ayah makan. Kami juga harap sangat ayah jamak. Tiba-tiba ayah bagi semua pada orang gila ni sampai dia makan habis semua. Jadi lantas Rabi' bin Husain berkata kepada anaknya, anakku, jika dia tidak tahu, Allah tahu. Maksudnya tadi kan anak dia kata ayah bagi pada orang tua yang tak tahu pun apa yang dia makan. Maka Rabi' mengatakan, wahai anakku, sekiranya dia tidak tahu, Allah tahu. Allah tetap tahu apa yang kita bagi dia makan. Lalu Rabi' mendidik anaknya dengan membacakan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang maksudnya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan yang sebenar. Semua orang takkan dapat capai hakikat buat kebajikan yang sebenar dan mencapai hakikat kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Kalian tak akan capai hakikat kedermawanan dan juga orang yang pemurah selama mana tak memberi apa yang kalian sayang dan ingin. Dan sesuatu apa juga yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Ini yang maksud daripada Rabi' tadi. Walaupun si orang yang tak keruan tadi itu tak tahu apa yang dia makan, Allah tahu apa yang dia makan. Allah tahu apa yang kita bagi. Dan ganjaran pahalanya ada di sisi Allah. Ketika itu seorang saudaranya masuk sambil berkata, wahai Abu Yazid, Al-Husain bin Fatimah telah dibunuh. Dalam hal keadaan mereka sedang bicara tu, masuk pula salah seorang daripada murid Ar-Rabi' dan bagi tahu kepada Rabi', gelaran Rabi' ni Abu Yazid. Maka diberitahu kepada beliau bahawa Husain bin Fatimah telah pun dibunuh. Yakni Sayyidina Husain telah dibunuh. Maka beliau langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka beliau pun membacakan satu lagi ayat Al-Quran, Masya Allah, hidup yang penuh dengan kita katakan berinteraksi dengan kalam-kalam Allah. Maka inilah hidup orang soleh. Mereka ni orang yang dekat dengan kalam Allah dan berinteraksi dengan kalam Allah. Bukan hanya sekadar baca, tetapi faham apa makna yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah apa juga yang berlaku dalam hidup mereka sentiasa ada interaksi dengan Al-Quran. Macam tadi, anak dia kata orang ni tak tahu pun apa yang dia makan. Maka dia kata Allah tahu apa yang kita bagi. Maka langsung dibaca ayat. Langsung dibaca ayat Quran yang menjadi kita katakan sandaran bahawa Allah Maha mengetahui apa yang kita infakkan. Kemudian apabila orang datang beritahu pula bahawa Al-Husain bin Fatimah, iaitu cucunda Rasulullah SAW terbunuh, maka beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau baca ayat Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahadah
anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Yang maknanya ayat ini daripada daripada surah Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat yang ke-46. Ayat yang ke-46. Yang maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara-perkara ghaib dan perkara yang nyata, engkaulah jua yang akan mengadili di antara hamba-hambamu mengenai apa yang mereka perselisihkan. Maksudnya ucapan yang sebegini, ucapan pasrah berserah kepada Allah, atas kita katakan apa yang telah dilakukan orang terhadap Sayyidina Husain. Mereka telah membunuh Sayyidina Husain kerana berlaku pertelingkahan ataupun kita katakan berlaku sengketa. Maka ucapan Rabi' ni seolah-olah pasrah kepada Allah. Ya Allah, engkaulah yang akan menghakimi. Baik yang kena bunuh, baik yang membunuh, semua akan dihakimi di hari akhirat. Takkan terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun lelaki yang menyampaikan maklumat itu merasa tidak berpuas hati dengan jawapan gurunya ini. Lalu dia berkata, apakah pendapat Syekh tentang pembunuhan ini? Apakah pendapat Tuhan dalam pembunuhan ini? Maka jawab Ar-Rabi' dengan ringkas, bagi saya kepada Allah mereka akan kembali dan kepada Allah juga perhitungan mereka. Kata Rabi', bagi saya semua akan balik pada Allah dan semua takkan terlepas daripada perhitungan Allah. Kata Hilal, yang datang sebagai tetamu yang awal, saya menjangkakan waktu zuhur sudah hampir tiba. Jadi saya berkata kepada Ar-Rabi' bin Quthaim, berilah nasihat kepada kami sebab dah nak masuk waktu zuhur ni, mintalah ambil peluang yang ada, minta nasihat. Maka beliau berkata, wahai Hilal, janganlah engkau terpedaya dengan pujian manusia, kerana manusia hanya mengetahui luaranmu saja. Masya Allah. Ini bukan sekadar kita katakan nasihat beliau kepada Hilal saja, bahkan kepada kita yang ikut pengajian malam ni. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan kita yang kongsi link dan mencatat lagi yang juga kita katakan memanjang-manjangkan lagi kalam bicara kita pada malam ni, supaya masya-Allah masing-masing dapat kita katakan bahagian masing-masing daripada ganjaran pahala dan keberkatan hidup. Maka beliau berkata kepada Hilal, bila diminta nasihat, maka nasihat yang diberikan itu sangat-sangat bernas sekali. Beliau mengatakan, wahai Hilal, janganlah engkau terpedaya dengan pujian manusia, kerana manusia hanya mengetahui luaran saja. Ketahuilah, engkau akan dipertanggungjawabkan dengan segala amalanmu. Jangan duk syok dengan pujian manusia aja. Sebab apa? Manusia hanya nampak luaran kita, dalaman kita Allah yang tahu. Sejauh mana ikhlas kita, sejauh mana kita tidak rasa riak dengan amalan kita, sejauh mana kita tidak jadi orang yang gemar mendengar puji-pujian manusia, semua tu Allah tahu. Mungkin rahsia daripada rahsia hati terhadap orang lain, tetapi dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan yang bukan dilakukan kerana Allah, semuanya akan musnah. Semua amalan yang dibuat bukan kerana Allah, semuanya akan musnah. Tak ada apa nilai di hari akhirat kelak. Maka pada ketika itu Al-Munzir pula berkata, berilah juga nasihat kepadaku wahai Syekh. Maka kata Rabi' bin Quthaim, wahai Munzir, takutilah Allah dengan ilmu yang ada padamu dan yang tiada padamu. Bertakwalah kepada Allah dengan ilmu yang kamu ada dan juga ilmu yang kamu belum ada. Serahkanlah segalanya kepada Tuhan yang Maha mengetahui. Semuanya pasrah kepada Allah yang Maha mengetahui. Wahai Munzir, janganlah engkau berkata, saya bertaubat
sedangkan engkau tidak bertaubat dan engkau hanya menipu. Jangan duk kata aku bertaubat, tapi hanya kata di mulut tetapi tidak sebenar-benar bertaubat. Tetapi katakanlah Allahumma tub alayya. Allahumma tub alayya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang gemar kepada taubat. Ya Allahumma tub alayya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang gemar kepada taubat. Maksudnya Allah beri taufik, Allah beri hidayah, Allah beri bimbingan sehinggalah tergerak hati kita menjadi manusia yang benar-benar bertaubat. Jangan kata ya Allah aku bertaubat, tetapi katalah ya Allah, Allahumma tub alayya. Ya Allah, berikanlah kepadaku nikmat untuk merasai nikmat bertaubat itu, yakni bimbinglah supaya aku jadi orang yang gemar kepada bertaubat. Dengan itu bermaksud engkau berdoa dan meminta kepada Allah. Wahai Munzir, ketahuilah tidak ada gunanya bercakap kecuali untuk mengesahkan Allah. Tak guna cakap kecuali cakap yang dalam bentuk mengesahkan Allah. Memuji Allah, yakni bertahmid, memuji Allah. Membesarkan Allah, yakni bertakbir, bertasbih, memohon kebaikan, menjauhi keburukan, menyuruh melakukan kebaikan, mencegah melakukan kemungkaran, dan membaca Quran. Itulah amalan-amalan baik yang disebut oleh Rabi' bin Husaim ini kepada Munzir, yaitu supaya memperbanyakkan mengagungkan Allah, memuji Allah, bertakbir, bertahmid, bertasbih, dan juga menjauhkan keburukan, menyuruh melakukan kebaikan, serta mencegah kemungkaran dan memperbanyakkan baca Al-Quran. Sepanjang saya duduk bersama Tuan, tidak pernah saya dengar Tuan membaca syair, sedangkan saya lihat beberapa orang sahabat Tuan membacakannya. Jadi ini di antara pertanyaan Munzir. Sahabat di sini bermaksud murid-murid ataupun orang kenalan. Kata Munzir, saya duduk dengan Tuan ni, saya tak tengok pun Tuan berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa syair. Sedangkan ada orang lain dalam kalangan kenalan ataupun murid kepada Rabi' yang mendendangkan syair ataupun menyebut syair. Maka pada ketika itu Al-Munzir mengatakan, setiap apa yang engkau katakan di sini akan ditulis dan dibaca di sana nanti di hari akhirat. Apa juga ucapan kita, dia tak habis di sini aja, tapi semua tu akan dinilai di hari akhirat. Saya tidak suka ada di dalam kitab saya serangkap syair yang akan dibacakan kepada saya di hari perhitungan nanti. Jadi kata Munzir, dia tak nak dalam suratan amal dia nanti ada penuh dengan syair-syair aja. Satu rangkap syair pun dia tak nak. Dia nak ucapan-ucapan dia tu ucapan yang jelas, ucapan yang bentuk nasihat, dan begitulah juga dengan banyaknya baca Quran. Dengan banyaknya baca Quran. Maka di sini menunjukkan bahawa beliau memilih yang lebih utama daripada yang lain. Bukanlah bermaksud beliau menafikan ataupun mengatakan syair itu haram dan sebagainya, tidak. Macam kita lah, manusia ni ada macam-macam. Ada orang yang suka pada syair gurindam, ada orang yang suka pada bahasa yang puitis. Ada orang yang kalau kita bercakap terus saja langsung tak ada bahasa berbunga-bunga, langsung dia rasa bosan. Jadi maksudnya manusia ni berbagai-bagai watak dan juga berbagai-bagai cita rasa. Maka citra yang berbeza itulah menjadikan kehidupan kita ni indah bagaikan pelangi. Maka hendaklah diraihkan semua. Cuma apabila seorang tu pegang dengan prinsip dia, tak bolehlah kita nak paksa dia supaya dia sama-sama macam prinsip kita. Kalau macam tu dia tak ada lah kita katakan citra pelangi tadi tu. Maka dengan sebab itulah Rabi' ni prinsip dia tak nak dalam suratan amal dia nanti ada syair-syair. Lebih baik dengan kalam yang jelas, yang penuh dengan syarat dengan nasihat dan juga syarat dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Lalu beliau merenung kami sambil berkata, sentiasalah mengingati mati, kerana ia sentiasa mengintip kamu tanpa kamu sedari.
Beliau ingatkan lagi kepada dua orang ni, beringatlah kepada kematian. Kerana kematian itu sentiasa mengintip dalam hal keadaan kita tak sedar. Suatu yang sekian lama menghilang diri, bermakna masa itu masa untuk ia muncul menjelang tiba untuk mencari temannya. Kematian ni umpama kita katakan benda yang hilang. Tapi dia akan balik. Dia akan datang suatu masa nanti. Dalam hal keadaan kita dah lupa tentang dirinya. Tiba-tiba beliau menangis. Kemudian berkata, apakah yang akan kita lakukan esok hari? Beliau langsung menangis dan mengatakan apa yang kita akan kata esok hari. Lalu beliau bacakan ayat. Beliau bacakan ayat. Idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idin bi jahannam. Dibaca ayat tersebut daripada surah Al-Fajr ayat 21 sehinggalah ayat yang ke-23. Apabila bumi dihancurkan segala yang ada di atasnya dan diratakan serata-ratanya, dan perintah Tuhanmu pun datang, sedangkan malaikat berbaris-baris sedia menjalankan perintah, yakni ayat kiamat, serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu, maka pada saat itu manusia akan ingat hendaklah berlaku baik, dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya. Orang semua pada waktu itu teringin nak buat baik, tapi pada ketika itu dah tak boleh nak buat baik. Maka beliau mengingatkan kepada tetamunya ini supaya mempersiapkan diri untuk hari kembali kepada Allah. Hilal bercerita lagi, sebaik saja Rabi' selesai berkata-kata, azan pun berkumandang. Kemudian anaknya masuk sambil berkata, marilah kita menyahut seruan Allah. Tolonglah saya bawa ayah saya ke masjid sebab dia ni lumpuh sebelah badan. Kami pun mengangkat Syekh meletakkan tangan kanannya ke bahu anaknya dan tangan kirinya ke bahu saya, kata Hilal. Maka beliau berpaut pada kami dengan kakinya melangkah perlahan selangkah demi selangkah. Maka pada saat itu Munzir berkata, wahai Abu Yazid, Allah telah memberikan keringanan jika Tuan mahu sembahyang di rumah. Kalau macam keadaan yang macam ni, sakit teruk dah macam ni, salah satu daripada sebab musabab seseorang itu tak dikecualikan daripada hadir solat berjamaah adalah kerana sakit. Adalah kerana sakit. Ini dia pula sakit sampai kan nak berjalan pun tak boleh. Maka kata Munzir tadi kepada Rabi', Allah telah memberikan keringanan jika Tuan mahu solat di rumah. Maka kata Rabi', betul apa yang engkau katakan, tetapi saya mendengar laungan muazzin yang memanggil, marilah menuju kejayaan, marilah ke arah kejayaan. Siapa sahaja di kalangan kita yang mendengar seruan ke arah kejayaan, dia hendaklah menyahutnya walaupun dia terpaksa merangkak. Masya Allah. Walaupun terpaksa merangkak. Dalam kalangan para ulama di India ada diceritakan dalam kalangan mereka ada yang merangkak ketika mana pergi menunaikan solat berjamaah apabila mendengar azan, disebabkan usianya yang dah terlalu tua sampai kan dah tak mampu berjalan. Maka apabila ditegur oleh murid-muridnya berkenaan dengan keadaannya yang datang juga solat berjamaah dalam keadaan merangkak, maka kata orang tadi, tidakkah kita dah baca dalam hadis Nabi SAW, kalau manusia tu tahu apa kelebihan yang ada dalam solat berjamaah, pastilah mereka akan datang walaupun habwat dalam keadaan merangkak. Masya Allah. Jadi mereka lah orang yang mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari. Baik, kita sampai situ dulu, nak rehat seketika, dan selepas ni kita baru nak kenal siapakah Rabi' bin Husain. Ini hanya cerita sekadar, kita katakan gambaran awal bagaimana wataknya Rabi' bin Husain. Tapi pribadinya dia ni siapa sebenarnya selepas ni, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi ada jangan ke mana, sahabat saya, teruskan setia bersama kami. Dengarkan IKIM Inspirasi Korea Islami. Dengarkan IKIM di Miri Sarawak 104.0 FM. Inspirasi Inforia Islami.
sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sajian rancangan Islami dengan pelbagai bingkisan maklumat Islamiah dan ilmiah, berkongsi panduan kehidupan bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin dalam rancangan Pesona di Zahra. Dengarkan juga Rahmatan lil Alamin dan Tarbiyah. Semuanya dalam slot aspirasi 10 pagi hingga 1 petang bersama Nur Hayati Paradi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Radio IKIM 20 tahun. Meraih pendengar tidak kira umur, bangsa atau agama. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu Saya, Amira Muhammad Fauzi, pendengar setia. Jangan lupa dengarkan Radio IKIM. Sentiasa memberi informasi yang terkini. 10 pada pagi ini, Mas. Radio IKIM 20 tahun, inspirasi, inforia, Islami. Radio IKIM 20 tahun, Inspirasi Inforia Islami. Faiz Haji Osman dekat sini untuk sama-sama kita dengarkan Hayatus Salihin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani untuk kita bawakan kisah bersama-sama pada malam ini. Kita dah kenalkan sikit tadi Rabi' bin Khusaim. InsyaAllah kita nak belajar lagi pada malam ini sambungan kisah ini. Silakan Ustaz untuk pengajian kita. Bawna fillah. Rabi' bin Khusaim, ya, beliau adalah seorang tokoh tabi'in dan salah seorang daripada 8 orang tokoh zuhud di zaman mereka. Beliau berbangsa Arab daripada keturunan Bani Mudhar. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ilyas bin Mudhar, pada Ilyas dan Mudhar, ya, moyang mereka. Semenjak kecil lagi beliau dibesarkan, ya, dengan suasana penuh ketaatan kepada Allah. Jiwanya sentiasa terdidik dengan ketakwaan. Setiap kali ibunya terjaga daripada tidur pada waktu malam, sudah pasti ibunya akan mendapati anak kecilnya itu, maksudnya waktu dia belum balik lagi, ya, anak kecilnya itu sudah berada di mihrab bertasbih sambil bermunajat serta tenggelam dalam kekhusyukan solat di waktu malam. Masya Allah, begitulah hal keadaan diri pribadinya di usia muda. Rabi', tidakkah kamu mahu tidurnya? Tanya ibunya kepada anak kecil itu. Maka beliau mengatakan, bagaimana mungkin seseorang yang bimbang akan serangan musuh dapat tidur lena di tengah kegelapan malam ini. Mendengar kata-katanya mengalir air mata si ibu, lantas mendoakan kesejahteraan anak yang dikasihinya itu. Apabila dewasa, kewarakan, ketakwaannya kepada Allah turut semakinnya dewasa dengan dirinya. Melihat ketekunan ibadat pemuda ini, si ibu merasa belas kasihan. Melihat kesungguhan beliau menghidupkan malam ketika manusia lain sedang nyenyak tidur, menyebabkan timbul pelbagai rasa syak wasangka terhadap anak dia. Kenapa ke sampai tak tidur malam, sampai menangis sepanjang malam, ya. Ya, mak dia ni rasa risau. Tengok anak ni macam tu. Ya. Rabi', kamu ada buat dosa apa? Ya, sampaikan kamu menangis macam ni. Ya, kamu buat dosa apa ni? Ya, mak dia risau. Apakah kamu pernah membunuh orang? Mak dia tanya. Ya. Maka Rabi' kata, sungguh wahai ibuku, aku telah membunuh seseorang. Masya Allah. Lagi terkejutlah mak ni. Ya. Lagi terkejut. Ya.
Dia dah lah bimbang dan risau tengok anak dia yang menangis sepanjang malam, beribadah, bertaubat kepada Allah, seolah-olah melakukan satu dosa besar yang sangat-sangat menyesal. Ya, Masya Allah. Maka sampai dia sampai terlintas dalam hati ni, pelik sungguh ni, kamu pernah bunuh orang ke? Sampai macam ni pernah menangis. Ya, jika benar kamu maka bila dia jawab, wahai ibuku, ya, aku pernah bunuh orang. Ya, aku telah membunuh seseorang, kata dia. Tergamam ibunya mendengar jawapannya, lantas bertanya, siapakah yang engkau bunuh, wahai anakku? Mungkin kita boleh hantar sesiapa mencari kaum keluarganya untuk meminta ampun bagi pihakmu. Demi Allah, jika keluarga si mati melihat tangisanmu ini dan mereka melihat kegelisahan engkau ini, sudah tentu mereka juga akan merasa belas kasihan, kata mak dia. Maka kata Rabi', wahai ibuku, tolonglah jangan beritahu sesiapa pun. Ya, sebenarnya saya telah membunuh diri saya sendiri. Masya Allah. Ya, bunuh diri di sini maksudnya membunuh nafsunya. Ya, sehingga tidak gemar dah pada kita katakan selain Allah. Ini kita katakan anugerah Allah, kesolehan kepada ketakwaan, kesolehan kepada Rabi' bin Husain. Ya, sehingga ya, bukan senang nak boleh menangis dalam solat ni, Faiz. Masya Allah. Ya, ya, nak munajat seorang-seorang kadang-kadang tak menangis. Ya, itu yang kadang-kadang masjid-masjid kena anjurkan buat qiyamul lail dan sebagainya. Sebab apa? Kalau kita nak menangis seorang-seorang tak menangis. Ya, bila pergi masjid tengok orang sebelah menangis, tengok orang sebelah menangis, paling kurang tidak menangislah juga kita ni pun. Ya, sebab apa? Ya, menangis sebab tak menangis. Ya, macam orang lain. Ya, maka akhirnya menangis juga. Ya, ada sedikit sesal tu. Ya, jadi mudah-mudahanlah ya masjid-masjid kita segera dibuka sebagaimana sedia kala dan kita dapat mengamalkan termasuklah qiyamul lail. Ya, mohon doalah kawan-kawan semua, ya, sama-sama kita munajat kepada Allah. Amin. Jadi kata Rabi', aku dah membunuh diriku sendiri. Ya, ni bukan cerita bunuh diri. Ya, bukan cerita bunuh diri yang lain tu lah. Ini cerita bunuh diri. Ya, bunuh diri maksudnya ya membunuh nafsunya sendiri. Ya, keegoan dirinya, sehinggalah dia jadi manusia yang kita katakan tawadhu, yang merendah diri kepada Allah, yang sedar kelemahannya, sehinggalah menangis teresak-esak ya di sepanjang malam. Rabi' bin Husain berguru dengan Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling hampir menerima petunjuk dan juga paling banyak terbimbing dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rabi' sangat sayangkan gurunya. Abdullah bin Mas'ud ibarat kasih seorang anak kepada seorang ibunya. Malah Rabi' sendiri adalah anak murid yang paling dikasihi oleh Abdullah bin Mas'ud, ibarat kasih seorang bapa kepada anak tunggalnya. Rabi' boleh menemui Abdullah bin Mas'ud pada bila-bila masa tanpa perlu meminta izinnya lebih dahulu, sedangkan orang lain hanya dapat masuk menemui Abdullah dalam hal keadaan perlu memohon keizinannya. Dan begitulah juga orang lain tak dapat masuk kepada Abdullah, sehinggalah Rabi' keluar dahulu daripada bertemu dengannya. Begitulah keutamaan yang diberikan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Ar-Rabi'. Dan Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan, pernah terasa sayu hatinya ketika mana mengenangkan Rabi' tidak berkesempatan untuk bertemu Nabi SAW dan tidak dapat menikmati nikmat bersahabat dengan baginda SAW. Sehinggalah Ibnu Mas'ud berkata, wahai Abu Yazid, jika Rasulullah melihatmu, sudah tentu baginda akan menyayangimu. Kalaulah Nabi tengok kamu, Nabi juga akan sayang pada kamu. Itulah lebih kurang kisah yang kita dapat kisahkan berkenaan dengan Rabi' bin Husain. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil manfaat. Jadilah manusia yang berusaha kepada kebaikan, sehinggalah Masya Allah, kalaulah kita nanti dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, maka kita suka apa yang Nabi kita suka, buat apa yang Nabi kita buat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah
Dia beri taufik hidayah kepada kita semua. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Ustaz untuk pengajian ilmu kita kali ini berkaitan dengan tokoh Rabi' bin Qusaim ini. InsyaAllah kita dah pelajari sama-sama. Jadi anda sahabat-sahabat saya, terima kasih yang berkongsi respon di Facebook, yang share. Semoga ramai lagi beroleh ilmu pengajian kita pada kali ini. InsyaAllah Ustaz, kesempatan yang lain kita jumpa lagi setiap Khamis 9 malam untuk Hayatul Salihin Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami. Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ini maslahat. Maka kita tanyalah pada Tuan Mufti. La yuftin nas hatta yuftil mufti. Tak ada orang boleh keluarkan fatwa kecuali mufti. Mufti yang paling faham. Bila yang saya katakan ini bercanggah dengan fatwa Tuan Mufti, maka campakkan pendapatku pakat pendapat mufti. Sebab apa? Sebab saya baru 2-3 hari kat sini, yang saya sampaikan hanya ilmu saja. Sedangkan mufti, ilmu yang dah bercampur dengan waqi' yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Ibadah korban adalah ibadah sunnah yang dituntut. Ibadah korban juga menjadi simbol ketaatan umat Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Laksanakanlah ibadah korban dengan penuh pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah seseorang itu dikatakan sanggup berkorban demi sesuatu selagi mana mereka tidak melaksanakan ibadah korban sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo sertai kempen ibadah korban di Bumi Anbiya bersama Aman Palestin. Layari laman web www.jommenyumbang.com untuk penyertaan. Hubungi Aman Palestin di talian 03 8926 7019 untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Zuhur akhir waktu supaya dapat asar awal waktu. Na'udzubillah min zalik. Berapa tahun kita nak kerja? Kalau daripada 18 tahun lepas SPM sampai pencen 60 tahun. Isnin hingga Jumaat kita bekerja setiap hari. Hanya alasannya banyak kerja tadi sibuk. Sayang make up. Sedih sangat alasan-alasan macam ni. Lalu timbullah zosar. Siapa yang mencipta semua ni? Allah tidak pernah mengizinkan kita demikian. Jangan sampai